Peristiwa yang kedua, berjalan lagi Musa dengan Khidir, jalan-jalan-jalan. Kemudian mereka berjumpa dengan seorang pemuda, ataupun ada yang kata seorang budak lelaki ataupun remaja. Khidir alaihissalam tiba-tiba dia bunuh budak ini tadi. Tiba-tiba bunuh. Maka terkejutlah Musa. Musa bertanya, wahai Khidir, apakah kamu bunuh seorang budak yang tidak berdosa? Dan Nabi Khidir kata, aku dah beritahu kepada kamu, jangan tanya apa-apa kalau nak ikut. Maka Nabi Musa pun minta maaf. Dia kata, okey lah, ini dah 2 kali dah aku langgar perintahan. Kali ini kali yang ketiga, kalau aku tanya lagi, aku langgar lagi, aku bersoal lagi tindakan kamu, maka itulah perpisahan aku dengan kamu. Dan pada peristiwa yang ketiga, Nabi Musa, Nabi Khidir berjalan lagi, sampailah mereka tiba di sebuah satu kampung. Masa itu Nabi Musa dan juga Khidir, mereka rasa lapar, rasa sangat dahaga, dan mintalah kepada penduduk kampung itu untuk terima mereka sebagai tetamu. Tapi penduduk kampung itu tak ada seorang pun yang melayan mereka sebagai tetamu. Tak ada yang nak jemput mereka bagi makan dan minum. Maka berjalanlah lagi, sampailah ke satu rumah, yang mana pada rumah tersebut, dinding rumah tersebut dah hampir roboh. Dinding rumah tu dah hampir roboh dah. Rumah orang yang ta'if sangat, rumah dah nak roboh dah dinding dia. Maka Nabi Musa, Nabi Khidir pun dia dengan Nabi Musa pun mereka betulkan kembali dinding rumah tersebut supaya teguh. Kan dah lapar, dah dahaga, lepas tu buat rumah lagi, buat dinding lagi, bagi tegak balik. Bila dah siap dah, dalam keadaan letih, dahaga, lapar tu, Nabi Musa kata, wahai Khidir, kalau kau mahu bolehlah minta upah kepada penduduk rumah ni, sebab kita dah buat dinding rumah dia. Dan Nabi Khidir kata, nak kamu soal lagi tindakan aku, sebab aku tak ambil upah, soal lagi, maka inilah perpisahan aku dengan kau. Maka dia ringkaskan cerita, dan Nabi Khidir pun cerita apa yang dia lakukan itu. Yang pertamanya sebab dia bocorkan perahu, kerana kata Nabi Khidir, tak lama selepas itu akan datang seorang penguasa yang zalim, yang mana penguasa yang zalim ini dia merampas perahu-perahu rakyat, dia merampas sampah-sampah rakyat. Jadi bila mana sampai kepada perahu yang bocor ini, dia tak rampas. Sebab apa? Sebab perahu itu bocor. Jadi bila dia tak rampas, bila penguasa itu dah berlalu, maka pemilik sampan tadi itu dia bolehlah tampan, repair balik kebocoran tersebut, maka dia boleh guna. Maka kebocoran tadi itu menjadi kebaikan kepada pemilik sampan tersebut. Kadang-kadang benda yang kita nampak tak elok tu tuan-tuan, benda yang kita nampak macam musibah, tapi sebenarnya mendatangkan kebaikan, kemanfaatan kepada kita. Macam perahu tadi itulah, nampak macam bocor, nampak macam boleh bagi kemudaratan kepada orang kalau naik tenggelam, tapi hakikat sebenarnya Allah Ta'ala nak selamatkan perahu tersebut daripada dirampas, mendatangkan kebaikan kepada pemilik sampan. Kalau kita nak huraikan yang ni, pun banyak pengajaran dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kerjaya kita. Kadang-kadang sampai satu masa, satu titik, kenapa berlaku perkara yang kita tak ingini. Bila kita renung balik, rupa-rupanya Allah Ta'ala nak beri gantian yang lebih baik. Peristiwa yang kedua pun sama. Kata Khidir alaihissalam, aku bunuh budak ni sebab apa? Sebab budak ni kalau dibiarkan hidup, dia akan menyesatkan ibu ayah dia. Budak ni bila dia besar, dia akan jadi derhaka, dia akan sesatkan ibu dan ayah dia nanti. Maka aku bunuh dia dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak Allah Ta'ala akan gantikan kepada ibu dan ayah budak ni dengan anak yang soleh.
Itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peristiwa yang ketiga, kata Khidir alaihissalam, sebab apa aku dirikan kembali, aku repair balik dinding rumah yang nak roboh ni? Sebab rumah ni pemiliknya iaitu ada 2 orang anak yatim. Mak ayah tak ada, ayah tak ada, ayah dah meninggal dunia dah. Ayah dia ni dulu soleh, orang yang soleh. Itu yang disebut dalam kitab ni. Ketika dia dalam surah Al-Kahfi tu, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah, dan di bawah dinding rumah itu ada kanzul. Kanzul ini apa? Peti simpanan barang berharga bagi mereka berdua, yakni bagi anak yatim itu. Sedangkan ayah mereka adalah seorang yang saleh. Masa hidup dulu ayah dia ni, dia gali lubang bawah dinding tu, dia simpan satu peti simpanan berharga. Dia harap, dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti bila 2 anak dia ni besar, dia orang akan jumpa peti simpanan tersebut untuk mereka ambil manfaat daripadanya. Masa Khidir dengan Musa jumpa budak-budak tu masih kecil lagi. Kalau lah jumpa peti simpanan tu, dia orang tak boleh nak manfaatkan lagi peti simpanan tu, maka didirikan, ditegakkan dinding tu, kan, supaya tak jumpa lagi budak 2 orang anak yatim tu. Dan Khidir kata dia tak minta upah lah kepada anak yatim tu. Sebab apa? Sebab anak yatim dia orang pun dhaif, dia orang pun miskin, kan. Dia tak minta upah kan. Jadi yang nak di-highlightkan tuan-tuan, pada peti simpanan kanzul tadi itu, apa yang terkandung di dalam peti simpanan tersebut? Kanzul itu apa? Maka dia dalam masalah kanzul ini disebut, diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa beliau menjelaskan sebagai berikut di bawah ini. Al-kanzu lawhun min dhahab wa alaihi 7 astur. Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, kanzun, yang kata kanzun tadi tu, yang Musa dan juga Khidir cerita tadi, kan. Kanzun, peti simpanan di bawah dinding rumah yang didiami oleh 2 anak yatim, yang disebut kisahnya itu di dalam surah Al-Kahfi. Apa yang ada dalam kanzun tersebut, dalam peti simpanan tersebut? Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kanzun ialah kepingan emas. Kanzun ialah kepingan emas yang tertulis padanya 7 baris. Dalam peti simpanan barang tu tuan-tuan, peti simpanan tu ada 7 kepingan emas. Emas ni kalau lagi, kalau kita kata 1 gram emas berapa ratus dah lagi? 200 lebih ke 300 lebih? 200 lebih kot no? Saya pun lama lah tak beli dah. 200 lebih kan? Tak tahulah. Zaman kenal, zaman kahwin dulu murah kan? Dan ni pun saya ingat dalam 200 lebih juga. Atau 200 dengan 300, 1 gram. 1 gram juga. Yang ni nak ceritanya, dalam kanzun itu ada 7 kepingan emas. 7 kepingan emas. Setiap 1 keping itu berapa gram, wallahu a'lam. Nak ceritanya barang yang berharga. Sebab tu ayah yang dulu simpan barang berharga ni, simpan bawah dinding dalam tanah. Tak nak bagi apa, tak nak bagi hilang, tak nak bagi dicuri. Dan pada 7 kepingan emas itu tertulis padanya 7 ayat, 7 baris. Jadi pagi ni tuan-tuan, kita nak tengok apakah 7
ayat tersebut. Dan 7 ayat ini tuan-tuan lebih berharga daripada kepingan emas itu sendiri. Nampak? Kita nak cerita emas itu pun dah cukup berharga dah, dah cukup bernilai dah. Tapi nasihat yang tertulis pada kepingan emas itu lebih berharga lagi daripada emas itu sendiri. Lebih bernilai lagi kalau kita dapat amal dan ambil iktibar daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Maktubun fi ihdaha ajibtu liman arafa al-mauta wa huwa yadhhak. Pada 7 kepingan emas tadi itu ada 7 ayat, 7 baris. Baris yang pertama tertulis padanya, aku hairan kepada orang yang telah mengenal kematian tetapi masih banyak tertawa. Ini nasihat yang pertama. Aku hairan kepada orang yang telah mengenal kematian tapi masih banyak tertawa. Kita kenal kematian tuan. Walaupun kita tak mati lagi, tapi ada saudara mara, kawan-kawan, orang yang terdekat dengan kita yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada kita. Betul tak? Orang-orang di sekeliling kita yang mati dahulu daripada kita itu memberi pengajaran besar kepada kita. Satu hari nanti aku juga akan mati. Hari ini aku solatkan jenazah saudara aku. Esok saudara-saudara aku yang masih hidup akan solatkan jenazah aku pula. Hari ini orang usung aku, bawa aku naik jenazah. Satu hari nanti aku pula yang akan diusung, dibawa naik van jenazah. Hari ini aku yang turunkan jenazah, turunkan mayat saudara aku dalam liang lahat. Satu hari nanti jasad aku ni pula orang akan bawa turun, dikebumikan dalam liang lahat, dalam kubur. Kita tahu kan kita akan mati, cuma tak tahu bila. Dalam keadaan kita yakin, kita tahu bahawa satu saat nanti kita akan mati, tapi masih lagi daripada kerana kita masih banyak tertawa. Kan, banyak tertawa. Bukan tak boleh ketawa langsung, bukan tak boleh keluar langsung, kan? Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Dalam sebelum ni pun kita ada sebut tentang hadis-hadis berkaitan dengan Nabi SAW ketawa, Nabi SAW bergurau dengan sahabat dan sebagainya. Tapi ketawa baginda, gurauan baginda tidak berlebih-lebihan. Bukannya tiap-tiap hari ataupun 24 jam ketawa berdekah-dekah. Diumpamakan ketawa ataupun senda gurau dalam kehidupan ini seperti mana garam dalam masakan. Dalam masakan mesti kena ada garam. Kalau tak ada garam, tawa masakan kita tak sedap lah. Tapi kalau terlajak garam, tak boleh makan tu lah. Dalam kehidupan kita macam itulah, kena ada juga ketawa, kena ada juga senda gurau. Tak boleh dah serius 24 jam, orang anggap yang sombong pula kan. Tapi kalau ketawa ya, bergurau, tak ada masa serius langsung, orang jadi macam payah nak percaya. Betul tak betul awak ni kan? Tak pernah tersidit bergurau yang 24 jam. Kadang-kadang dia cakap benda betul pun kita tak percaya. Sebab apa? Sebab bergurau sangat. Pernah satu ketika Nabi SAW melalui sekumpulan sahabat. Masa tu sahabat tengah berkumpul, mereka sedang ketawa. Ketawa, pakai kawan yang ketawa. Maka
Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat, kalaulah kalian mengetahui sebagaimana aku tahu, nescaya kalian akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Ini nasihat yang pertama. Aku hairan kepada orang yang telah mengenal kematian tapi masih banyak ketawa. Dan baris yang kedua, pada kepingan emas tersebut tertulis, wa'ajibtu liman arafa dunya faniyah wa huwa yarghabu fiha. Aku hairan kepada orang yang telah mengetahui dunia ini akan binasa, tapi ia menyukainya. Ini nasihat yang kedua, tuan. Nasihat kepada siapa? Nasihat kepada kita. Hairan kepada orang yang telah mengetahui dunia ini akan binasa, tapi ia masih menyukainya, masih mencintainya, masih mengejar dunia itu sungguh-sungguh. Padahal dunia itu akan kita tinggalkan. Kan? Yang kekal itu akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi hairannya manusia ni tuan, dunia yang sementara ini, dunia yang akan binasa ini, inilah yang dikasihi, dicintai, dikejar, melebihi akhirat yang kekal abadi. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Sebab tu yang kedua ni tuan-tuan, baris yang kedua ni mudah kita fahamnya, ini nasihat kepada kita, anjuran kepada kita supaya bersikap zuhud. Bersikap zuhud. Apa maksud zuhud? Ambil dunia sekadar perlu. Bukan tak ambil langsung dunia, bukan tinggal ni setiap waktu dunia. Sebab apa? Sebab kita manusia, sebab kita memang tinggal atas muka bumi, kita tinggal dalam dunia. Kena ambil juga dunia. Tapi untuk diri kita, untuk keperluan keluarga kita, yang terbaiknya tuan-tuan, ambil dunia ni sekadar keperluan, tak lebih. Masalah kita hari ni tuan-tuan, sebahagian daripada kita ambil dunia tu berlebih-lebihan. Dan kita kasihkan dunia itu berlebih-lebihan sehingga meninggalkan akhirat, mengutamakan dunia berbanding akhirat. Dan bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian mengutamakan dunia daripada akhirat. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, kalau kita nak muhasabah yang kedua ni tentang macam-macam lah. Kita tengok bagaimana kita ambil dunia tuan-tuan, dari sudut makan minum kita, dari sudut pakaian kita. Apakah kita ambil dunia sekadar keperluan ataupun sebenarnya kita berlebih-lebihan? Kalaulah bab zuhud ni tuan-tuan, tidak ada contoh yang paling ideal ataupun contoh yang paling terbaik untuk diikuti, untuk dicontohi, melainkan baginda Nabi SAW. Tengok macam mana Nabi SAW ambil dunia. Dan dalam bab makan minum kita kalah lah tuan. Dan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebut bahawa Nabi SAW dan juga oleh keluarga Nabi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Tak pernah kenyang dalam kehidupan sehariannya 2 hari berturut-turut. Ya, sama ada hari ini kenyang, esok lapar, ataupun hari ini lapar, esok kenyang, ataupun 2 hari lapar terus. Tak pernah 2 hari berturut-turut kenyang. Sebab makanan ini hanya ambil sekadar keperluan untuk dapat kekuatan,
untuk beramal ibadat, menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bakar dan jangan lain pada bulan puasa pun tak kenyang pun, tak lapar sangat pun, malam tu makan subuh-subuh kan. Dalam bab makanan pun kita dah tak suruh dah. Makanan yang kita makan, makanan yang kita simpan dalam peti air, kadang-kadang membazir, dia tak makan, buang dalam sampah. Makan di kedai, makan anak-anak kita, asyik kita makan tak habis, lama-lama tak habis. Tak ada masa yang kita lapar, tak sentiasa kenyang. Itu dalam bab makanan. Bab pakaian, berlebih-lebihan kita. Berapa banyaklah almari kita, pakaian yang kita tak pakai pun. Ataupun baru pakai sekali, kita tak pakai tak. Dalam bab harta benda, payah nak cerita kan, lagilah berlebih-lebihan. Nabi SAW sehari sebelum Nabi wafat, Nabi SAW nak meninggalkan dunia ni tuan-tuan. Kalau boleh Nabi tak nak bawa barang banyak. Sebab apa? Bawa barang banyak ni tuan-tuan akan dihisap satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak barang, lagi banyak kena hisap. Sehari sebelum kewafatan tuan-tuan, Nabi SAW memerdekakan semua hamba-hamba yang Nabi miliki.